sebuah ayat dalam catatan blog tentang saya sepatutnya membawa satu lagi beg pakaian telah menyentuh dan membangunkan sentimen universal yang terpendam dalam hati setiap pengembara di seluruh dunia. Ini bukan sekadar isu physical bag yang terlalu penuh, tetapi lebih mendalam ia menyiratkan kerinduan untuk membawa pulang lebih banyak lagi dan penyesalan mendalam terhadap masa keinginan untuk seandainya saya dapat tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Penamat perjalanan senantiasa membawa sedikit rasa sunyi. Dalam ingatan Anda, pemandangan apakah yang mula-mula muncul? Adakah pemandangan indah yang direkam dalam kamera juada sate Padang yang tidak sempat dihabiskan di pasar malam Chowkit, atau bau angin tropika yang tiba-tiba terasa di platform LRT? Media sosial di seluruh dunia dibanjiri dengan senarai, belum selesai yang komel tetapi menyesal dari mereka yang pernah melancong ke Malaysia. Kenapa saya tidak beli sebungkus penuh kek lapis Sarawak pada masa itu? Teh tarik kau itu sungguh kebahagiaan yang boleh dikunyah. Saya sepatutnya membeli sebungkus besar serbuk teh tarik segera untuk dibawa pulang. Saya sanggup terbang semula ke Malaysia, semata-mata untuk menikmati sekali lagi nasi lemak sambal yang dijual di tepi jalan dan kari pusing yang masih panas. Mereka tidak pernah minum minuman berkarbonat seunik air sirap Bandung Malaysia. Itu adalah minuman terbaik dalam hidup saya. Bagi mereka, makanan segera dan juadah tempatan di Malaysia bukan sekedar hidangan yang mudah, tetapi hidangan yang tidak dapat dilupakan, yang menyembuhkan keletihan perjalanan dan memuaskan jiwa. Sebotol minuman yang diambil secara rawak dari rak pasar raya menjadi kenangan yang tidak dapat ditemui di mana-mana selepas pulang ke kampung halaman. Songkok topi, tradisional batik minyak angin, kap kapak minyak ubat dan serbuk kari, cap tempatan barangan harian ini yang mudah didapati di Malaysia, baru menunjukkan kualiti dan nilainya yang menakjubkan dalam kehidupan selepas kembali ke negara asal. Namun di tengah-tengah lautan, penyesalan terhadap barang-barang yang tidak dibeli, kata-kata ringkas, seorang wanita yang merenung, telah menggoncang hati ramai. Pada akhirnya, apa yang paling saya rindukan bukanlah barang, tetapi masa untuk berada di Malaysia sedikit lebih lama. Ayat ini adalah pengakuan penyesalan yang jauh lebih besar dan mendalam daripada hanya beg pakaian yang kosong. Alangkah indahnya jika dapat sekali lagi berdoa dengan ikhlas di hadapan masjid negara yang megah itu. Alangkah indahnya jika dapat berjalan santai tanpa memikirkan masa di lorong-lorong lama yang tidak bernama di Georgetown, Penang. Alangkah indahnya jika dapat menghirup teh oais limau kurang manis di kedai mamak di simpang jalan yang dimasuki secara spontan. Alangkah indahnya jika dapat merasai sekali lagi udara yang penuh dengan kemesraan insan itu. Memori makanan pengalaman keselesaan barangan harian, dan suasana yang dirasai oleh kulit, semuanya terasa sangat mendalam pada saat kembali ke rutin harian. Itu adalah pengalaman yang tidak dapat digantikan hanya boleh dirasai di Malaysia. Oleh itu, mereka kini membuat azam baru untuk perjalanan masa depan. Lain kali, jangan lagi teragak-agak sama ada untuk membeli barang. Sebaliknya, nikmati kegembiraan detik itu tanpa ragu. Jangan lagi sekadar melihat-lihat, tetapi luangkan lebih banyak masa untuk menghayati dan merasai kehidupan secara perlahan-lahan. Senarai barang yang terlupa dibeli di Malaysia yang diceritakan oleh para wanita di seluruh dunia ini, kemuncaknya bukanlah jenama mewah atau permata mahal, tetapi barang-barang biasa yang terdapat di rak kedai serbaneka atau pasar raya, tempatan, benda-benda murah mudah didapati, dan terlalu dekat dengan kehidupan seharian ini di hati wanita-wanita tersebut telah bertukar menjadi kenangan yang lebih bersinar dan jelas daripada permata yang paling mahal. Jika ada satu-satunya penyesalan dari perjalanan ini, ia adalah kenapa saya tidak beli sebungkus penuh lagi. Seiring dengan suara-suara ini, yang pertama menarik perhatian adalah kek lapis. Ia bukan sekadar pencuci mulut. Kek lapis Malaysia telah lama menjadi simbol budaya. Keunikan lapisan kemanisan mentega, malah variasi yang ditambah dengan keju atau coklat. Setiap resipi lama menyimpan kisah unik tanah itu. Seorang pelancong yang datang jauh dari Australia untuk mencari kedai lama tertentu, terkejut dengan kuih kapit, biskut sepit yang baru dikeluarkan dari acuan di sebuah kedai biskut yang ditemui secara kebetulan. Jeritan pedihnya, sepatutnya saya beli lebih banyak hanyalah salah satu daripada gema yang tidak terkira yang membanjiri ruangan komen. Kegairahan itu tidak berkurang, walaupun melintasi sempadan. Saya jumpa di internet tetapi kos penghantaran lebih mahal daripada kek itu sendiri. Setelah dibeli sebagai buah tangan,
dan diagihkan kepada keluarga, tiada satupun yang tinggal untuk diri sendiri. Ia telah melangkaui kewujudan sementara untuk menjadi pengalaman yang menyentuh hati. Suara-suara seperti ini membanjiri dari seluruh dunia, dan yang paling menghangatkan hati ramai adalah sebuah video yang dimuat naik oleh sebuah keluarga dari Amerika. Seorang gadis kecil dengan mata bersinar menjerit selepas menghabiskan suapan terakhir kek coklat yang dibeli semasa perjalanan ke Melaka Mama ini yang paling sedap di dunia. Mendengar kata-kata itu ibunya, walaupun setuju sedar bahwa itu adalah hari terakhir di Malaysia, dan mereka perlu segera menaiki IRL ke KLIA, mustahil untuk berpatah balik. Perjalanan seterusnya, saya akan penuhkan satu beg pakaian dengan kek coklat. Dia berjanji sambil memeluk erat anak perempuannya. Satu lagi yang dikatakan telah memberi impak kepada ramai pelancong adalah minuman berkarbonat Malaysia. Bagi mereka, ia bukan sekadar air manis, tetapi kesegaran yang tidak dapat dilupakan, yang berakar umbi dalam ingatan bersama dengan kelembapan musim panas dan keletihan perjalanan. Seorang pemuda dari Jerman menamakan air sirap Bandung yang ditemuinya di sebuah restoran tom yum sebagai minuman terbaik dalam hidupnya. Aroma sirap mawar yang unik dan sensasi menggelegar yang menyegarkan tekak selepas berpeluh. Menghabiskan masa di Taman Negara di musim panas yang melebihi 35 darjah katanya. Bukan sekadar sejuk, ia mempunyai rasa yang membuat hati gembira. Saya selalu pikir, minuman terbaik adalah German beer, tetapi air sirap Bandung Malaysia mungkin akan merampas kedudukan itu sekurang-kurangnya dalam hati saya. Seorang siswazah wanita dari Amerika memuat naik di media sosial bahwa dia tidak dapat melupakan jus manggalasi yang diminumnya di pasar malam. Catatan itu menjadi viral serta-merta. Sebuah perjalanan mencari minuman Malaysia di seluruh dunia bermula, namun semua orang menghadapi halangan yang sama. Walau seberapa keras pun mereka mencari produk yang serupa di kampung halaman, entah mengapa rasa itu tidak dapat dirasai lagi. Ada yang memesan serbuk teh tarik dan susu tepung dari Amazon, coba mencipta semula sendiri, tetapi senyuman pahit yang terukir selepas tegukan pertama menceritakan segalanya. Bercakap tentang minuman yang menimbulkan perasaan begini, teh tarik tidak boleh ketinggalan. Di Malaysia, ia adalah minuman kebangsaan yang dinikmati oleh semua. Walaupun dikenali di luar negara sebagai pulet tea, ramai pelancong menegaskan, nampak serupa tapi sama sekali berbeza. Kekuatan tarikan yang unik yang dirasai di Malaysia, keseimbangan aroma teh dan susu, serta perkhidmatan penyesuaian manis, ais yang mesra yang ditawarkan oleh penjual. Hanya itu yang tidak dapat digantikan. Sepasang suami istri dari Brazil membeli serbuk teh tarik, segera di lapangan terbang dan menikmatinya dengan sangat berharga. Setelah pulang tetapi ia cepat habis. Mereka berkata apabila mencari di pasar raya Asia di luar negara, harganya 3 kali ganda dari harga di Malaysia. Apabila memikirkan tekstur tarikan segera yang tidak dapat dihasilkan semula, jari mereka yang menekan butang pembelian pun menggeletar. Mengapa hanya secawan minuman boleh menawan hati sedemikian? Ini karena ingatan kita bukan sahaja menyimpan rasa, tetapi juga mengemas suasana semasa kelembapan musim bau, malah aliran motosikal yang dilihat di luar. Tingkap semuanya menjadi satu package yang lengkap. Apabila mereka melihat cawan teh tarik, mereka teringat keseluruhan perjalanan mereka ke Malaysia. Kedai serbaneka Malaysia seperti 7-Eleven dan Kakamart adalah seperti taman tema makanan. Seorang pemuda dari Singapura membawa pulang 15 bungkus mie segera kari kepala ikan dan mie segera perisa laksa. Dia terharu dengan kuah yang pekat dan ketulan daging sebenar, dan menyatakan bahwa setiap kali dia menikmatinya selepas pulang, dia ingin mengulang kembali perjalanan itu. Seorang wanita Amerika yang tertarik dengan kue talam yang dijual di kedai serbaneka terkejut dengan tahap kematangan dan perisa, dan selepas pulang dia mengalami sindrom kerinduan kue talam. Videonya mencetuskan badai empati. Saya paham aroma itu ia adalah dimensi yang berbeza daripada kedai serbaneka Amerika. Seorang tukang roti dari Perancis memuji roti sarang burung roti sarang lebah dengan menyatakan, lapisan luar yang rangup dan manis, tetapi bahagian dalamnya lembut dan gebu. Tekstur yang sederhana tetapi ketagihan ini lebih daripada sekadar roti adalah simbol kehangatan rakyat Malaysia. Catatannya mencetuskan tren baru di kalangan peminat roti. Di seluruh dunia lawatan mencari roti tradisional Malaysia, pisang goreng keju, es krim gula Melaka di Family Mart. Setiap satunya terukir sebagai rasa ajaib sekali seumur hidup yang hanya boleh dinikmati semasa perjalanan.
Dan semua kenangan makanan ini berkongsi satu perkara yang sama. Ah, kenapa saya tidak beli lebih banyak lagi? Penyesalan yang penuh kasih. Namun jika kita mendengar dengan teliti dan mencari perasaan sebenar di sebalik suara mereka, kita akan dapati bahwa itu bukan sekadar keinginan material atau makanan. Intinya adalah hasrat yang lebih mendalam dan suci. Saya mahu membawa pulang seluruh kemesraan insan yang saya rasakan pada masa itu. Seorang wanita berkata dengan perlahan, apa yang saya benar-benar inginkan bukanlah buah tangan, tetapi ingin menambah sedikit lagi masa di Malaysia ke dalam hidup saya sendiri. Simbolik kepada kata-kata ini adalah menyimpan songket, sampul pouch songket yang diperolehi dari rumah warisan Melaka. Sepasang kekasih dari Kanada membeli 10 songket sampul berwarna biru dan emas dari sebuah kedai craft tangan kecil yang terkenal di Melaka. Setiap sampul kecil mengandungi harapan yang berbeza, kesehatan, kejayaan, perniagaan, keselamatan perjalanan. Mereka berkata hanya dengan menyusunnya dan mengagumi sentuhan tenunan yang halus dan corak yang sedikit berbeza. Pada setiap satu mereka merasakan ketenangan pikiran yang luar biasa. Setelah pulang, mereka memberikan songket sampul itu kepada keluarga dan rakan-rakan. Akibatnya, walaupun orang yang biasanya tidak berminat dengan hal-hal agama atau spiritual menerimanya dengan senyuman tulus, seorang rakan menggantungnya di dalam kereta, seorang lagi menyimpannya di dalam dompet, dan seorang lagi mengikatnya pada sarung paspor menggunakannya dengan sangat berharga. Mereka berkata, setiap kali melihat senyuman penerima mereka, benar-benar merasakan keinginan untuk berkongsi berkat ini dengan lebih ramai orang. Songket sampul bukan sekadar perhiasan. Ia adalah hadiah baharu yang mewujudkan hasrat untuk kesejahteraan orang lain. Keberkatan yang tenang dan hangat yang hanya boleh diperolehi di tempat istimewa yang dipanggil perjalanan terkandung di dalamnya. Dan secara tidak dijangka kisah tentang Stocking telah mendapat sambutan yang besar. Seorang pemuda dari Australia semasa melawat kilang tekstil di Shah Alam membeli selusin pasang. Pada saat memakainya selepas pulang, dia terkejut dengan keselesaan yang tiada tandingan. Ketebalan yang sederhana yang membalut kaki dengan lembut kesesuaian yang sangat baik tanpa terlalu ketat dan bahan penyah bau yang menakjubkan. Yang tidak mudah menjadi lembab walaupun berpeluh dalam cuaca Malaysia yang panas dan lembab. Dan harganya kurang daripada RM10 sepasang. Semasa perjalanan seterusnya, dia membeli sejumlah besar stocking buatan Malaysia dengan reka bentuk yang ringkas di Guardian, Watsons. Saya tidak boleh kembali memakai stocking lain, katanya. Catatannya disertai dengan jeritan pedih. 3 pasang tidak cukup, lain kali saya patut beli sedozen, diikuti oleh komen empati yang membanjiri daripada orang lain yang mempunyai pengalaman yang sama. Ada juga yang mengistiharkan bahwa perjalanan seterusnya separuh daripada beg pakaian akan diisi dengan tuala dan stocking Malaysia. Kisah tentang stocking ini juga menjadi peluang untuk memberitahu dunia betapa tingginya kualitas tekstil harian Malaysia. Dan karena ia adalah sesuatu yang dipakai setiap hari, ia menjadi cenderamata terbaik yang mengingatkan mereka tentang kenangan perjalanan setiap hari. Pemotong kuku, masker muka, krim pelembab, lotion, minyak serai, minyak wangi tempatan, barangan rumah yang mudah didapati di farmasi ini telah menyentuh hati ramai wanita, tidak seperti produk luar negara yang pantas, dan kadang-kadang kuat produk Malaysia mengandungi pertimbangan yang halus dan rasa selamat. Seorang suri rumah dari United Kingdom menamakan periuk nasi elektrik cap tempatan, contohnya Kin, sebagai alat ajaib. Ketahanan yang menakjubkan, boleh memasak apa sahaja dan mudah dikendalikan. Hanya satu periuk ini telah menjadikan masa memasak harian saya yang menyedihkan menjadi masa yang dinanti-nantikan. Senyumannya mencetuskan banyak gemak. Satu lagi yang simbolik adalah kisah seorang lelaki Amerika dan parang golok yang tajam. Dia membeli parang Sarawak dari Malaysia dan ketajamannya yang menakjubkan pada mulanya mengejutkan istrinya. Tanpa disedari pisau itu menjadi kegunaan eksklusif istrinya yang dilaporkan mengistiharkan, maaf, pisau ini adalah milik saya mulai hari ini. Alat yang ringkas juga mengandungi kuasa untuk memperkayakan pengalaman dan juga kehidupan seseorang. Mereka merasakan bahwa sumber kuasa itu terletak pada pembuatan Malaysia yang kukuh semangat. Buatan Malaysia, made in Malaysia. Namun apa yang benar-benar menawan hati mereka dan tidak melepaskan adalah sesuatu yang tidak kelihatan di sebalik barangan. Seorang pemuda dari Kanada secara tidak sengaja memasuki sebuah kedai tembikar kecil di Jalan Petaling, Kuala Lumpur. Di rak-rak tersusun satu demi satu seramik labu sayong tembikar tradisional Perak yang dibuat dengan tangan dan unik. Tiada dua yang mempunyai bentuk yang sama.
Dia tertarik pada satu cawan teh, tetapi akhirnya melepaskan pembelian karena bimbang tentang uang tunai dan ruang bagasi. Dia juga berkata, pada masa itu dia takut akan memecahkannya. Namun beberapa minggu selepas pulang, bayangan cawan teh itu masih berlegar di pikirannya. Kenapa saya tidak membelinya? Dia menyesal hampir setiap hari. Akhirnya dia menemui kedai itu menggunakan Google Maps dan malah menghantar message melalui Facebook. Tetapi jawaban dari pemilik kedai sangat mengejutkan. Cawan teh itu telah dibawa pulang oleh orang yang ditakdirkan. Dia menghela nafas panjang dan dilaporkan berkata, penyesalan karena tidak membeli jauh lebih besar daripada penyesalan selepas membeli. Karya buatan tangan hanya boleh diperolehi apabila udara semasa pertemuan pada saat itu dan hati pencipta bergema dengan jiwa sendiri. Pada saat kesedaran ini, barang-barang dalam perjalanan berubah menjadi beratnya takdir yang tidak dapat diukur dengan skala harga. Di hadapan pintu masuk penerbangan di KLIA, bayangan sunyi para pengembara itu. Di hati mereka, selain daripada perasaan tidak mau pulang, terdapat emosi yang lebih kuat yang bergelora. Coba bayangkan, seandainya saya mempunyai sedikit masa lagi. Kata-kata seperti itu berlegar-legar di pikiran mereka berkali-kali. Snack yang ingin dibeli kuil, masjid yang ingin dilawati, restoran yang ingin dicoba, perkara yang ingin dilakukan. Semuanya bertimbun seperti gunung. Tetapi masa berlalu terlalu cepat. Kebimbangan dan ketidakberdayaan itu perlahan-lahan merebak di dalam hati. Sebuah keluarga Itali sehari sebelum pulang membuat keputusan saat akhir untuk menunda penerbangan mereka selama sehari. Mereka melaporkan ini dengan melampirkan foto gembira mereka di Pulau Redang. Pulau ini tidak membenarkan kami pulang. Sekumpulan anak muda dari Amerika, walaupun ketawa mengatakan 2 minggu adalah sekejap mata penyesalan yang sebenar, terpancar di mata mereka. Pesawat meluncur di landasan dan garis pantai Malaysia yang kelihatan di luar tingkap perlahan-lahan menjauh. Pada saat itu lampu pasar malam yang tidak sempat dilawati, suasana lorong kecil yang tidak sempat diterokai, bangku taman yang tidak sempat diduduki, serpihan perjalanan menyerbu ke dalam pikiran mereka sekaligus. Itu adalah penyesalan yang lebih mendalam dan menyayat hati daripada kek lapis yang tidak dibeli atau minuman berkarbonat yang terlepas. Di pulau ini, mungkin masa dan hati manusia dilayan dengan sedikit lebih mesra. Setiap sudut lorong dan jalan, walaupun sibuk penuh dengan tenaga, membuatkan seseorang berasa seolah-olah seluruh bandar sedang melayan tetamu. Kata-kata terima kasih dari penjual di kedai serbaneka dan kedai minuman sahaja sudah cukup untuk membuat hati berasa mesra. Malah bunga raya yang mekar di tepi jalan membuatkan seseorang berasa peredaran musim dan hubungan dengan alam semula jadi. Semua ini adalah harta karun istimewa yang tersembunyi dalam kehidupan seharian. Asap kemenyan yang membaluti kuil dan bunyi zikir pada waktu senja di musim bunga. Paluan kompang yang meriah di jalan-jalan lama di musim panas. Matahari terbenam yang mewarnai sawah padi menjadi emas dan Gunung Kinabalu yang dihiasi dengan kabus di musim luruh. Sensasi yang luar biasa yaitu kesejukan dan kehangatan wujud bersama yang dibawa oleh semangkuk bubur panas semasa kesejukan musim sejuk. Sebaik sahaja pengalaman itu dirasai, pemandangan itu tidak akan dapat dilupakan lagi. Musim-musim di Malaysia bukan sekadar berlalu, tetapi memperkayakan jiwa secara mendalam. Namun perasaan itu adalah satu-satunya perkara yang tidak dapat dimuatkan ke dalam beg pakaian sebesar manapun untuk dibawa pulang. Adakah mana-mana negara lain yang membuat seseorang berasa tidak cukup walaupun telah tinggal selama 25 tahun? Ayat yang tersebar di media sosial ini bukanlah sekadar pandangan pelancong, tetapi perasaan sebenar yang diucapkan oleh seseorang yang telah lama menetap di Malaysia. Dari kata-kata ini, satu fakta disampaikan: Malaysia bukanlah tempat yang hanya dilawati sekali dan selesai, tetapi ia akan sentiasa wujud di sana, sebagai tanah air rohani yang wujud sebagai latar belakang pikiran, walaupun selepas kembali ke negara asal. Ini karena kesan yang disentuh pada saat perjalanan terlalu besar, sehingga walau berapa lama pun seseorang tinggal mereka akan berasa masa tidak cukup. Perjalanan singkat membawa kerinduan, manakala perjalanan panjang menunjukkan daya tarikan Malaysia yang lebih mendalam. Semua ini membuatkan mereka kembali ke tanah ini lagi. Ini tidak lain karena para pengembara telah menyadari daya tarikan sebenar Malaysia, kemesraan insan budi bahasa. Mereka memilih kek lapis, minum teh tarik, dan membeli songket sampul semasa perjalanan. Setiap tindakan ini adalah bukti kenangan yang tidak dapat digantikan bahwa saya sememangnya berada di sana pada masa itu. Barang menjadi Swiss yang membuka pintu ingatan.
Tetapi oleh sebab itu mereka menyadari bahwa terdapat satu wilayah jiwa yang sama sekali tidak dapat dipuaskan oleh barang semata-mata. Kesadaran itu adalah jalan menuju realiti bahwa masa itu sendiri mempunyai nilai sebenar. Para pengembara yang telah menyentuh jiwa Malaysia membuat ikrar untuk diri masa depan mereka. Lain kali, saya akan bawa 2 beg pakaian. Saya akan beli apa yang saya mau tanpa ragu-ragu di tempat itu. Dan yang paling penting, saya akan merasai lebih banyak, menikmati lebih banyak, dan meluangkan masa dengan lebih perlahan. Kata-kata ini lahir daripada penyesalan masa lalu. Namun ia bukan lagi penyesalan negatif. Sebaliknya, telah berubah menjadi azam yang tegas dan cerah ke arah masa depan. Kali ini, saya mesti membuat perjalanan yang akan memuaskan hati. Saya sepenuhnya. Seorang wanita menulis dalam buku hariannya untuk menyeimbangkan masa Malaysia yang sibuk dan mesra itu. Lain kali saya akan datang pada musim yang berbeza untuk perjalanan mengelilingi semenanjung selama 3 minggu. Seorang lelaki lain menambah nota dalam rancangan perjalanannya. Setiap hari mesti melawat satu jalan lama yang menarik. Bukan hanya mendapatkan barang, tetapi berjalan di jalan, merasai bau mendengar suara orang, dan bermandikan matahari tropika. Kami percaya bahwa pengumpulan detik-detik spontan itulah yang benar-benar mereka inginkan dari lubuk hati. Kami akan sangat gembira jika ini dapat membawa sedikit gema kepada hati Anda. Kali ini kami akan membentangkannya dalam bentuk 2 video. Sila teruskan menonton video seterusnya. Apakah benda yang hanya boleh dibuat oleh rakyat Malaysia? Di sini adalah Paris, Prancis, sebuah bandar keindahan dan seni. Reka bentuk dan kemewahan dari seluruh dunia berkumpul di sini. Di sudut bandar ini, seorang pereka muda sedang bersiap untuk langkah seterusnya. Di bandar ini, di mana masa lalu dan masa depan bersilang reka, bentuk dan kreativiti, baru sentiasa dilahirkan sambil menghormati tradisi. Inilah Paris. Di jalan-jalan Paris sebegini, terdapat seorang wanita yang mengejar impiannya. Saya Claire, pakar dalam seni bina tradisional Eropa, dan reka bentuk dalaman. Ini tahun kedua saya bekerja sebagai pereka seni bina di Paris. Saya tertarik dengan keindahan seni bina tradisional Eropa dan reka bentuk dalaman dan menceburkan diri dalam dunia ini. Bagi saya yang baru bermula setiap hari adalah cabaran dan penemuan berterusan. Di bandar ini terdapat banyak bangunan indah yang saya cintai. Reka bentuk yang halus daya tarikan, yang tidak pudar walaupun selepas masa yang lama. Impian saya adalah untuk melindungi dan mewariskannya kepada generasi akan datang. Claire dengan pikiran yang begitu bersemangat menerima proyek pengubah suaian hotel mewah di pinggir Paris. Baginya ini adalah cabaran yang belum pernah terjadi sebelum ini. Semasa Claire sedang membuat persiapan untuk mesyuarat proyek rakan sekerja memberitahunya sesuatu yang menarik. Claire, cadangan kamu sangat bagus. Tetapi pelanggan ada permintaan istimewa. Permintaan istimewa. Hotel itu adalah bangunan yang berusia lebih 80 tahun. Mereka mahu mengekalkan luaran tradisional sambil menggabungkan keselesaan modern. Bukan itu saja, mereka juga mahu mempertimbangkan sepenuhnya alam sekitar dan kelestarian. Reka bentuk yang melindungi tradisi sambil mengambil kira alam sekitar. Dan pada masa yang sama, menggabungkan keindahan dan fungsi bukanlah perkara yang mudah. Tetapi jika berjaya ini akan menjadi langkah besar dalam kerjaya saya. Claire menghadiri mesyuarat dengan hati yang berdebar. Permintaan pelanggan lebih spesifik dan mencabar daripada yang dijangkakan oleh Claire. Tumpuan proyek kali ini bukan sahaja pengubah suaian, tetapi mesti menggabungkan teknologi modern dan alam sekitar sambil melindungi keindahan tradisional bangunan. Mereka berharap untuk menggunakan produk MY Tech, nama yang mewakili syarikat tekstil dan bahan binaan hijau berteknologi tinggi Malaysia untuk bingkai tingkap bahan binaan, dalaman, dan kelengkapan. Selain itu, untuk seragam hotel dan butiran dalaman mereka, meminta penggunaan fabrik fungsi mesra alam dan pengikat berpaten dari syarikat itu. Kembali ke pejabat Claire, merenung lukisan reka bentuk sedikit bingung. Saya pernah dengar nama MY Tech. Saya tahu Malaysia adalah kuasa besar bahan berfungsi, tetapi mengapa mereka berkeras untuk menggunakan syarikat ini? Proyek ini adalah peluang besar. Tetapi pada masa yang sama, permintaan istimewa dari pelanggan menimbulkan tekanan yang besar kepada Claire. Pasti ada sebab istimewa untuk pembuatan Malaysia. Pasti ada sesuatu yang saya belum tahu. Pada masa ini, Claire belum tahu kisah menakjubkan yang tersembunyi di sebalik nama jenama Malaysia ini dan semangat pekerja mahir Malaysia serta impak yang dibawa olehnya. Setelah tamat kerja hari itu, nama syarikat Malaysia yang ditetapkan oleh pelanggan itu melekat kuat di pikiran Claire.
Saya mau tahu lebih lanjut tentang syarikat Malaysia ini. Didorong oleh pemikiran ini, dia memutuskan untuk memulakan penyelidikan. Malam itu dia membuka komputer di rumah dan segera mencari MY Tech. Ia sememangnya juara tersembunyi dalam bidang bahan binaan hijau dan produk tekstil berfungsi, tetapi dia tidak menyangka ia terlibat dalam reka bentuk dalaman hotel mewah. Syarikat jenis apa ini? Kain untuk jenah masukan terkemuka dunia mempunyai kadar pasaran setinggi 70%. Ia juga mendahului dunia dalam paten alam sekitar. Wow, menakjubkan. Semasa penyelidikan Claire, terkejut dengan teknologi syarikat itu satu demi satu. Fabrik yang dibuat daripada sisa kelapa sawit, kaca penjimatan tenaga pintar, dan falsafah di sebaliknya, ia jauh lebih mendalam daripada yang dia bayangkan. Muafakat, ini adalah falsafah syarikat. Bukan saja mengejar keuntungan, tetapi juga sumbangan kepada alam sekitar dan masyarakat. Sungguh pemikiran yang sangat Malaysia. Betapa hebatnya, inilah bahan berfungsi yang disukai oleh industri fashion dunia. Terdapat begitu banyak jenis dan dibuat dengan teknologi yang begitu halus. Setelah mengetahui ini, sesiapapun akan memilih mereka bukan. Produk Malaysia bukan sekadar alat ganti atau bahan. Ia adalah kristalisasi teknologi tepat dan ketekunan pekerja mahir. Dalam bidang bahan binaan hijau, syarikat Malaysia ini juga terus berinovasi dengan teknologi unik, dengan rangkaian produk yang mengambil kira prestasi terma alam sekitar dan reka bentuk. Di mata Claire, ia sangat menarik. Bukan sahaja prestasi alam sekitar yang sangat baik, reka bentuknya juga sangat cantik. Saya rasa ia sangat sesuai untuk proyek pengubah suaian hotel yang saya kendalikan. Tetapi, maklumat ini sahaja tidak cukup. Bagaimana rakyat Malaysia merealisasikan semua ini? Saya tidak akan paham sepenuhnya, melainkan saya melihatnya sendiri. Maka Claire untuk mengesahkan teknologi dan falsafah syarikat itu memutuskan untuk pergi ke Malaysia. Di sana apa yang disaksikannya bukan sahaja kilang atau produk, tetapi semangat pekerja mahir dan akar budaya Malaysia itu sendiri. Setibanya di Malaysia, Claire berjalan di jalan-jalan Kuala Lumpur. Matanya tertumpu pada masjid-masjid bersejarah, kuil-kuil dan pokok-pokok tua yang berdiri teguh di tengah-tengah bangunan pencakar langit modern. Kesibukan bandar utama beralih kepada lorong-lorong kecil yang penuh dengan kehidupan. Pemandangan ini terasa seperti tradisi dan modernity, bercampur dalam ruang yang sama tetapi penuh dengan tenaga. Adakah ini kesedaran estetik Malaysia? Hari melawat kilang tiba, dan Claire dengan gementar melawat ibu pejabat dan tapak pengeluaran di Shah Alam. Bangunan syarikat ini sahaja sudah terasa seperti menyampaikan falsafah korporat. Reka bentuk yang hidup bersama dengan alam semula jadi dan ditanam dengan flora tempatan. Di bilik mesyuarat, orang yang bertanggung jawab menjelaskan falsafah dan sejarah syarikat. Muafakat dan kelestarian konsensus and sustainability dipancarkan di screen dan carta yang menerangkan falsafah itu dijelaskan. Kami bukan sahaja membuat produk, kami juga komited untuk mengembalikan manfaat kepada masyarakat dan alam sekitar. Matlamatnya adalah untuk membuat semua pihak yang berkaitan gembira. Inilah kitaran kebaikan. Claire mengambil nota dengan ekspresi serius. Falsafah mengembalikan kepada masyarakat. Ini mungkin mewujudkan nilai yang melampaui teknologi semata-mata, menyumbang kepada seluruh masyarakat melalui perniagaan. Sungguh menakjubkan bahwa sesebuah syarikat benar-benar memegang falsafah sebegini. Ini mungkin rahasia kekuatan PKS perusahaan kecil dan sederhana Malaysia. Dia terkejut dengan teknologi yang lebih maju. Itu adalah fabrik termokontrol pintar yang direka untuk kegunaan di kawasan kutub. Orang yang bertanggung jawab menjelaskan teknologi yang dapat menahan persekitaran ekstrim dan proses pembangunan yang berkaitan. Dalam proyek bersama dengan pasukan ekspedisi antarabangsa, fabrik syarikat itu digunakan untuk menahan persekitaran unik di sana. Ia memerlukan keperluan yang sangat tinggi untuk keboleh-telapan kehangatan dan keanjalan. Claire merasakan sentuhan yang tidak dapat dilupakan pada saat menyentuh fabrik itu. Teknologi Malaysia aktif di tempat yang melampaui kebiasaan. Syarikat ini menyembunyikan kemungkinan yang tidak terhingga. Tempat seterusnya yang dilawati adalah kilang tekstil dan pemprosesan di mana produk dilahirkan. Di sana apa yang disaksikannya bukan sahaja proses pengeluaran, tetapi semangat pekerja mahir yang teliti itu sendiri. Claire melawat sambil mendengar penjelasan dari orang yang bertanggung jawab, dan setiap pemandangan menarik perhatiannya. Di kilang Malaysia, pembuatan pintar yang dilakukan oleh mesin terkini dan pelarasan halus yang dilakukan oleh tenaga manusia digabungkan dengan sangat baik. Proses yang begitu tepat dilakukan secara bersepadu. Tahap teknologi sangat mengagumkan.
Apa yang menyokong produk bukan sahaja mesin. Kehadiran jurutera dan tukang mahir yang menentukan butiran dan melindungi kualiti adalah penting. Seorang tukang mahir sedang memeriksa tekstur halus fabrik, mengesahkan keboleh telapan produk siap. Bayangan itu sangat menyentuh hati Claire. Mengapa tekstur ini begitu lembut dan kuat? Claire bertanya kepada tukang mahir. Karena kami sangat mementingkan setiap langkah dari pemilihan benang tenunan hingga pemrosesan akhir. Dan tidak kira bagaimana mesin berkembang pengalaman dan sentuhan manusia yang menentukan kualiti pada akhirnya. Di sebalik produk yang sempurna ini, terdapat kerja yang begitu halus. Ketelitian inilah yang mewujudkan kualiti buatan Malaysia. Saya pikir ini juga merupakan sumber kepercayaan kepada Malaysia. Di kawasan kilang seterusnya, seorang jurutera sedang mengesahkan kualiti lapisan kaca penjimatan tenaga. Dia berkata, kerja kami bukan sahaja membuat bahan binaan, untuk memperkayakan kehidupan pengguna dan melindungi bumi, kami tidak akan berkompromi dengan perincian. Inilah semangat pembuatan Malaysia. Claire mengangguk dalam-dalam. Sikap membuat sesuatu untuk seseorang. Saya juga mahu menggabungkan semangat ini ke dalam reka bentuk saya. Semasa meninggalkan kilang, Claire menoleh ke belakang melihat wajah serius pekerja. Di tangan pekerja mahir itu, yang terkandung bukan hanya kerja rutin, tetapi kebanggaan. Itu adalah sesuatu yang dilahirkan karena mereka memikirkan orang di ujung produk. Claire juga mengetahui kisah pengasas syarikat dari orang yang bertanggung jawab. Sumber semangat syarikat disokong oleh konsep muafakat, kerjasama rakyat Malaysia. Jika kita tidak berusaha untuk kebahagiaan orang lain, kita sendiri tidak akan makmur. Ini adalah kepercayaan pengasas dan kepercayaan teguh kami. Orang yang bertanggung jawab berkata falsafah ini bukan sekadar slogan, tetapi garis panduan tindakan yang diwarisi dan diamalkan oleh setiap pekerja. Terdapat persamaan yang mendalam antara budaya pembuatan Malaysia dan semangat yang dihargai oleh syarikat ini, yaitu ketekunan terhadap perincian dan pertimbangan terhadap pengguna, dan semangat untuk melayan pelanggan seperti rakan. Kepercayaan bahwa pembuatan adalah untuk melakukan yang terbaik untuk seseorang meresap di seluruh syarikat. Saya juga mahu menggunakan semangat ini dalam reka bentuk saya. Kegairahan syarikat Malaysia sekali lagi menyentuh hati Claire. Ngomong-ngomong Cik Claire, adakah Anda tahu? Kami mempunyai kerjasama ladang kelapa sawit lestari di Kuantan. Syarikat berteknologi tinggi dan bahan binaan mempunyai ladang kelapa sawit. Mengapa? Kami mempunyai teknologi teras untuk membuat pabrik berfungsi penyah bau daripada sisa tandan kosong kelapa sawit yang dikitar semula. Pada mulanya, ia adalah untuk alam sekitar. Tetapi, kemudian kami bekerja sama secara langsung dengan petani kelapa sawit tempatan, dengan harapan dapat menyokong pertanian tempatan Malaysia dan memperkayakan seluruh kawasan. Walaupun ia adalah industri pembuatan, ia menyumbang kepada kawasan melalui sokongan pertanian. Ia benar-benar kitaran kebaikan itu sendiri. Betul, petani yang bekerja sama dengan kami menjalani kehidupan yang stabil. Kebaikan itu juga tersebar ke seluruh komuniti. Selain itu, kami juga menggunakan sebahagian daripada keuntungan untuk aktiviti perlindungan alam sekitar dan sokongan pendidikan di kawasan terpencil. Ibu pejabat kami juga mempunyai kafe yang menggunakan biji kopi tempatan. Sila singgah untuk minum semasa Anda berada di Malaysia. Hebat, saya pasti akan pergi. Saya dengar kopi Malaysia sangat berkualiti, pasti boleh membuat kopi yang sangat sedap. Mata Claire bersinar. Dia juga mempelajari tentang komitmen syarikat terhadap alam sekitar. Satu lagi, tema penting dalam semangat pembuatan Malaysia ialah gabungan teknologi dan kelestarian ESG. Usaha ini menjadi inspirasi besar bagi Claire. Syarikat ini bukan sahaja terlibat dalam pembuatan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam aktiviti perlindungan alam sekitar semula jadi. Ini adalah usaha bukan sahaja untuk mencipta produk, tetapi juga untuk melindungi bumi itu sendiri. Dalam proses pengeluaran, kilang pertimbangan alam sekitar telah disepadukan. Contohnya meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dan mengurangkan penggunaan tenaga melalui penggunaan semula air sisa dan haba sisa. Sungguh menakjubkan bahwa syarikat mengambil tanggung jawab yang begitu besar terhadap alam sekitar. Bukan sahaja teknologi, tetapi juga mempunyai visi untuk masa depan. Di kilang ini, penggunaan tenaga telah dikurangkan sebanyak 30% berbanding sebelumnya. Selain itu, mekanisme untuk mengitar semula sisa untuk produk baru telah diwujudkan. Sambil mengejar kecekapan tenaga ke tahap ini, kualiti produk juga tidak berkompromi. Ini adalah keseimbangan yang indah antara teknologi dan pertimbangan alam sekitar.
Contohnya fabrik batik pintar yang diperbuat daripada botol plastik kitar semula dan usaha untuk mengurangkan jejak karbon dapat dilihat di mana-mana. Bukan sahaja menggunakan bahan kitar semula, tetapi juga dapat mengekalkan kualitas yang begitu tinggi. Saya tidak sangka teknologi alam sekitar Malaysia telah berkembang ke tahap ini. Sungguh menakjubkan. Selain itu, kilang juga memberikan perhatian tertinggi kepada sumber air yang digunakan dalam banyak proses pembuatan melalui pengenalan sistem rawatan air sisa dan penggunaan semula air mereka terus berusaha untuk melindungi persekitaran tempatan. Aliran air yang begitu bersih dapat dilihat di sebelah kilang dan rawatan air sisa juga dilakukan dengan teliti. Ya, kami percaya bahwa melindungi tanah ini adalah tanggung jawab sebagai sebahagian daripada Malaysia. Menggabungkan perlindungan alam sekitar dan mengejar teknologi cemerlang dapat wujud bersama pada tahap yang begitu tinggi. Reka bentuk saya juga harus memperkenalkan keseimbangan ini. Perjalanan kali ini mengajar saya banyak perkara. Saya sangat berterima kasih. Saya pasti akan menggunakan pengalaman ini dalam reka bentuk saya. Selepas meninggalkan kilang Claire, merenung ke LCC Twin Towers, di luar tingkap penginapannya berpikir bahwa segala-galanya di pulau ini penuh dengan tenaga. Produk Malaysia mungkin juga merupakan lanjutan daripada daya hidup ini. Bagi Claire, perjalanan ini bukan sahaja sebahagian daripada kerja tetapi juga peluang untuk mengkaji semula nilainya dan apa yang sepatutnya menjadi seorang pereka. Maksud perkataan muafakat kerjasama saya rasa saya akhirnya paham. Syarikat Malaysia ini coba menyampaikan kebahagiaan kepada orang di seluruh dunia melalui teknologi dan produk. Mereka tidak cuai terhadap perincian yang tidak kelihatan. Itu adalah rahasia untuk menyampaikan rasa selamat dan kepuasan kepada pengguna. Saya juga mau menggabungkan semangat pekerja mahir ini ke dalam reka bentuk saya. Dan apa yang menyokong semua ini adalah semangat dan kebanggaan setiap individu mereka. Saya juga harus menyasarkan reka bentuk yang boleh membuat seseorang gembira. Yang penting, bukan sahaja reka bentuk, keupayaan untuk lestari dan bertanggung jawab terhadap masa depan juga merupakan sebahagian daripada penciptaan. Membayangkan kehidupan pengguna yang berpuas hati memikirkan mereka, dan pada masa yang sama mencipta ruang yang sesuai dan indah dengan mempertimbangkan alam sekitar. Ini mungkin reka bentuk terbaik yang boleh saya lakukan sekarang. Claire mengukir pengalaman yang diperoleh di Malaysia dalam hatinya, dan ia memberi kesan kepada cabaran barunya. Itu bukan sahaja pertumbuhan dirinya, tetapi juga langkah pertama untuk menyampaikan kebahagiaan kepada orang di seluruh dunia. Saya tidak akan melupakan apa yang saya pelajari di Malaysia. Saya akan mengubah pengalaman ini menjadi kuasa dan mencipta reka bentuk yang lebih baik. Perjalanan Claire ke Malaysia telah berakhir, tetapi perjalanannya baru bermula. Dalam pembentangan kepada pelanggan dan rakan Project Claire, dengan bersemangat menceritakan semangat pembuatan Malaysia, bukan sahaja mencipta produk ia mengandungi pertimbangan alam sekitar, yang melihat ke masa depan dan keinginan yang kuat untuk memperkayakan kehidupan pengguna. Apa yang boleh kita cipta melalui reka bentuk kita sendiri? Bukankah ia sepatutnya bukan sahaja mengejar kemudahan, tetapi memikirkan bagaimana untuk membawa kebahagiaan kepada seseorang dan bagaimana untuk melayan bumi dengan baik. Semua orang di tempat itu menahan nafas dan kemudian tepukan gemuruh untuk Claire kedengaran. Pelanggan juga mengangguk besar dan berkata, ternyata memilih teknologi Malaysia adalah betul. Masa depan penciptaan mungkin tidak hanya terletak di tangan syarikat, tetapi juga di tangan kita. Bagaimana untuk memperkayakan kehidupan setiap individu, dan bagaimana untuk mempertimbangkan isu alam sekitar. Jika perjalanan saya dapat membawa petunjuk yang baik kepada hati Anda, semasa Anda memikirkan soalan-soalan ini, saya akan sangat gembira. Claire berkata sambil tersenyum merenung semula. Reka bentuk proyek itu. Apa pendapat Anda? Sila beritahu kami. Pendapat dan tanggapan Anda di ruangan komen. Kami akan sangat gembira jika Anda menyokong kami dengan menekan suka dan melanggan saluran. Terima kasih karena menonton hingga akhir. Kami amat menantikan kunjungan Anda yang seterusnya. Ya.